Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 10 November, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Pesawat MH360 dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing berpatah balik. Kadar caj perundingan pengamal perubatan am swasta dimuktamadkan hujung tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pesawat Malaysia Airlines Berhad MH360 ke Beijing terpaksa berpatah balik ke lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA selepas berligar di ruang udara Selat Melaka. Pesawat berkenaan berlepas pada jam 6 petang dan dipercayai berligar lebih kurang 2 jam di ruang udara tersebut sebelum berpatah balik ke KLIA. Bahagian khidmat pelanggan MAB telah mengesahkan kejadian itu namun tidak dapat memastikan punca ia berpatah balik. Penerbangan berkenaan dijadualkan semula dan berlepas pada jam 12.30 tengah malam dan tiba di Beijing pada 6.30 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan nasihat ribut tropika Nakri yang dijangka melanda kawasan perairan Sabah. Menurut kenyataan yang dikeluarkan semalam, Met Malaysia memaklumkan ribut tropika itu boleh menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan Laut Cina Selatan. Jarak bandar terdekat dengan kedudukan ribut itu kira-kira 725 km ke barat laut dari Kudat, Sabah. Berdasarkan pencerapan pada 5 petang semalam, kedudukan ribut tropika itu berada kira-kira 751 km ke timur laut dari bandar Ho Chi Minh, Vietnam. Ia bergerak ke arah barat dengan kelajuan 15 km sejam. Dalam kenyataan itu, kelajuan angin ribut tropika berkenaan boleh mencapai sehingga 170 km sejam. Masih di Sabah, seorang pemandu maut selepas kereta dipandunya remuk di bahagian harapan akibat bertembung dengan sebuah lagi kenderaan pacuan 4 roda. Kemalangan berlaku petang semalam di kilometer 10 Jalan Keningau, Tenom. Balai Bomba dan Penyelamat Keningau menerima panggilan kecemasan itu sekitar jam 4 petang dan bergegas ke lokasi kejadian. Ketua Operasi Kemalangan Pegawai Bomba Kanan 2 Keningau, Tony Sipin berkata, mangsa lelaki yang maut dikenali Tisim Pate, 69 tahun, kenderaan jenis potong wajah dipandu mangsa telah bertembung dengan sebuah kenderaan jenis Toyota Revo. Mangsa cedera parah dan disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital, manakala 3 lagi hanya mengalami cedera ringan. Kadar caj perundingan pengamal perubatan am swasta akan diketahui penghujung tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ketika ini pihaknya dalam peringkat akhir sebelum memuktamadkan penetapan kadar kenaikan caj perundingan itu. Saya pun telah diberi satu taklimat tentang apa yang mungkin akan menjadi penetapan yang dibuat dari segi memberikan penyelarasan atau pelarasan klinik-klinik swasta GPs khususnya dari segi penentuan harga atau penentuan consultation fees tu untuk the 7 fee schedule. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kem kesihatan bersama Hospital Tung Shin di Dewan Serbaguna Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ijuk, Selangor. Cadangan itu dibangkitkan Doktor Perubatan Umum sebelum ini yang mahu kenaikan caj berkenaan setelah fee perundingan yang tidak disemak sejak sekian lama. Kadar caj perundingan pengamal perubatan dan doktor swasta di seluruh negara dicadang untuk dinaikkan antara RM35 dan RM125 daripada RM10 dan RM35. Ekoran caj itu tidak disemak hampir 12 tahun.
Pengundi tidak wajar menghukum Kerajaan Pakatan Harapan yang sedang berusaha memulihkan negara. Menteri Pendidikan dan juga Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Mazli Malik berkata, ini kerana Kerajaan PH yang baru mentadbir negara hampir 2 tahun ini perlu memperbaiki segala kelemahan yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Dalam keadaan kurang daripada 2 tahun, banyak perkara baik yang telah kita lakukan. Ziarah Cakna, kita lakukan zero reject policy, kita lakukan segala yang terbaik. Jadi adalah tidak adil untuk menghukum kita dalam tempoh yang kita baru kurang daripada 2 tahun. Jadi kita perlu bersabar. Kalau kita rasa tidak puas hati dalam tempoh kurang daripada 2 tahun, BN 60 tahun. Telah terbukti mereka tidak boleh lakukan 60 tahun. Takkanlah kita baru 2 tahun hendak dihukum. Berikan kita peluang dan kita pastikan dalam tempoh 5 tahun pemerintahan kita ini, kita boleh lakukan jauh lebih baik daripada 60 tahun BN. Beliau yang juga ahli Parlimen Simpang Renggam yakin pengundi di Tanjung Piai akan berfikir secara matang untuk memilih calon yang terbaik di kawasan itu. Dr. Mazli turut menegaskan pemimpin daripada PH termasuk calon bagi PRK itu, Karmaini Sardini, amat berdedikasi untuk berkhidmat kepada rakyat. Dalam pada itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin pengundi Tanjung Piai akan terus menyokong calon PH sekiranya diberi penjelasan sebenar akan kedudukan kerajaan sekarang. Menurutnya, walaupun pernah menyatakan kebimbangan terhadap sokongan rakyat di Tanjung Piai jika mereka hanya menilai kepada prestasi setahun kerajaan PH, namun beliau yakin sokongan akan tetap diberi jika jentera kempen dapat memberi penjelasan terbaik. Jelas Datuk Seri Anwar adalah menjadi tugas jentera kempen memberi penerangan tentang betapa sukarnya mengendalikan kerajaan sekarang dengan apa yang diwarisi dari kerajaan terdahulu. Sebab itu tugas kita dalam kempen adalah menjelaskan kepada mereka pertamanya apa yang kita warisi dan keduanya apa langkah yang telah diambil. Jadi kadang-kadang maklumat itu kita tak sampai, tugas kita untuk sampaikan dan saya yakin insyaAllah sekiranya mereka dapat memahami betapa sukarnya kita mengenali dan mengundi tadbiran sekarang, mereka akan memberikan sokongan. Beliau terdahulu menghadiri Konvensyen Keadilan Negeri Sembilan di Dewan Besar Kompleks Pentadbiran Kerajaan Daerah Jempol Negeri Sembilan. Dalam ucapannya, beliau mengingatkan ahli parti supaya terus berpegang kepada dasar asas parti iaitu menjaga kepentingan rakyat. Beliau mahu ahli terus mengutarakan isu kemiskinan dan kesusahan rakyat kerana itulah tujuan asal penubuhan keadilan. Katanya ahli parti jangan leka dengan kemenangan yang telah dicapai dan sibuk dengan jawatan dan membesarkan pengaruh masing-masing. Sebaliknya terus fokus kepada usaha membantu kerajaan dalam menjana ekonomi negara. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Mohamad Rizwan Yusof memberi bayangan bahawa akhbar utusan Melayu yang menamatkan operasinya pada 31 Oktober lalu akan dilancarkan semula menjelang awal tahun depan. Menurutnya, utusan tidak lenyap dan bakal melakukan kemunculan semula tidak lama lagi. Pelancaran tersebut bertujuan membantu menyalurkan maklumat dari segi pelaksanaan dasar-dasar yang telah pun dibuat dan terus ditambah baik dalam masa beberapa bulan yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap di kenduri rakyat di Pasar Daerah mengundi Pakatan Harapan di Kampung Tengayun semalam. Turut sama calon PH Karmaini Sardini dan kira-kira 100 penyokong dan pengundi tempatan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau tidak pernah mengeluarkan arahan supaya khidmat polis pengiring kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditamatkan. Sebaliknya, beliau berkata penamatan yang berkuat kuasa 5 November lalu adalah atas budi bicara Polis Diraja Malaysia PDRM berdasarkan undang-undang sedia ada. Ya, kalau betul dah buat keputusan tu mungkin itu budi bicara. Pasal dia bukan di peringkat Menteri Dalam Negeri. Saya fikir kalau dia di pihak PDRM, saya tak tahu sama ada PDRM ada buat keputusan dan ada arahan. Tapi setakat saya tidak keluar apa-apa arahan. Itu budi bicara pihak polis ataupun ketua polis negara. Ya, jadi sebab itu saya tak tahu kedudukan sebenarnya. Surat penamatan khidmat pengiring trafik bermotosikal kepada Datuk Seri Najib tular di media sosial sejak Isnin lalu. Tambah Tan Sri Muhyiddin, beliau akan mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak PDRM mengenai perkara itu selain penjelasan sama ada perkhidmatan polis pengiring itu sebagai satu hak atau pemberian kerajaan kepada seseorang bekas Perdana Menteri.
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam mencadangkan sekolah tahfiz di negara ini dikelolakan oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tindakan itu bagi mengelakkan berlakunya kejadian keganasan berulang kali hingga mengundang tragedi hingga meragut nyawa pelajar terlibat. Menurut Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam, Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, cadangan itu susulan kes kematian seorang kanak-kanak Muhammad Aiman Nurul Amin di Pahang Khamis lalu. Jelasnya, ia merupakan tanggungjawab semua untuk memastikan kanak-kanak dilindungi daripada keganasan dan penderaan. Kementerian Pendidikan dan pihak berkuasa agama, kata Datuk Nur Aziah, juga bertanggungjawab untuk memastikan tiada kanak-kanak didera di sekolah dan di mana-mana institusi pendidikan kerana ia seharusnya menjadi ruang yang selamat di mana hak kanak-kanak dilindungi dan dihormati. Tambahnya, sekolah tahfiz atau mana-mana sekolah lain boleh dipantau melalui peraturan bukan sahaja dari segi kualiti pendidikan, malah dari segi keselamatan. Pemantauan sekolah agama bukanlah sesuatu yang baru kerana Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK telah pun berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP bakal mewujudkan pusat pengedaran produk makanan untuk diagihkan kepada golongan sasar. Menurut Ketua Setiausahanya, Datuk Muiz Abdul Aziz, pihaknya masih lagi dalam proses mengenal pasti lokasi yang sesuai bagi membangunkan pusat berkenaan. Program ini kita akan mewujudkan sendiri kita punya distribution center untuk memudahkan untuk penyaluran bantuan. Maknanya kita akan dapatkan supply dan sebagainya pelbagai penyumbang dan kita akan ada satu warehouse atau distribution center untuk kita mudah kita buat pengagihan. Beliau ditemui pada pelancaran pusat makanan yang dikenalikan oleh Destina One International di Puchong. Katanya Yayasan Food Bank Malaysia, sebuah agensi di bawah kementerian itu, setakat ini sudah mengagihkan sejumlah 1,893 tan metrik makanan kepada 418,000 isi rumah. Ia hasil kerjasama dengan badan bukan kerajaan termasuk Kencana Soup Kitchen, Food Aid Foundations, Mutiara Food Bank dan The Lost Food Project untuk memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi bagi golongan yang memerlukan. Seorang guru yang sedang hamil 37 minggu cedera selepas ditikam suaminya di Putrajaya semalam. Lebih menyayat hati mangsa berusia 35 tahun terpaksa memandu kenderaannya sendiri dari rumahnya di Presiden 9 dalam keadaan berlumuran darah bagi mendapatkan rawatan di Hospital Putrajaya. Mangsa kemudian selamat melahirkan bayi lelaki melalui kaedah pembedahan. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Asisten Komisioner Rosli Hassan berkata, dalam kejadian jam 9.50 pagi semalam, mangsa mengalami pendarahan luka hirisan di jari kiri, lengan kanan, 2 kesan hirisan di perut dan luka di belakang kanan badan. Mangsa turut mengadu sakit di bahagian perut dan bimbang keadaan kandungannya sebelum mendapatkan rawatan lanjut. Suami mangsa berusia 39 tahun yang bekerja sebagai jurutera ditahan di kediaman pasangan itu. Polis turut merampas barang kes iaitu pisau yang dipercayai digunakan untuk mencederakan mangsa. Siasatan awal turut mendapati suspek tiada rekod jenayah. Keadaan mangsa dan anaknya dilaporkan stabil. Motif sebenar kejadian masih disiasat. Suspek direman sehingga 15 November bagi siasatan lanjut mengikut Seksyen 326 Kanun Kesusaan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pemimpin Parti Pembangkang Kemboja yang hidup dalam buangan, Sam Rainsy, dilaporkan mendarat di Malaysia semalam. Beliau merancang untuk kembali pulang ke tanah airnya bagi mengetuai tunjuk perasaan ke atas Perdana Menteri Hun Sen. Bagaimanapun, Hun Sen menganggap kepulangan Sam Rainsy serta beberapa pemimpin pembangkang lain sebagai satu cubaan untuk merampas kuasa. Hun Sen menahan kira-kira 50 aktivis pembangkang di Kemboja sejak beberapa minggu lalu. Khamis lalu, Sam Rainsy dihalang dari menaiki penerbangan Thai Airways dari Paris ke Thailand.
Bekas Presiden Brazil yang terbabit rasuah Luiz Inácio Lula da Silva telah dibebaskan selepas dipenjarakan lebih 18 bulan. Perintah pembebasannya dikeluarkan oleh Hakim sehari selepas Mahkamah Agung membatalkan undang-undang untuk memenjarakan banduan setelah rayuan kali pertama gagal. Suspek akan dibenarkan terus bebas sehingga mereka menggunakan semua hak membuat rayuan. Penganalisis menjangkakan proses terbabit boleh berlanjutan selama bertahun-tahun. Keputusan Mahkamah Agung pada Khamis yang disifatkan kontroversi itu dijangka memberi peluang pembebasan bagi puluhan banduan berprofil tinggi serta ribuan banduan lain. Lula dalam pada itu mengesa penyokong mengadakan perhimpunan di Sao Paulo hari ini dan merancang untuk mengadakan lawatan untuk bertemu penyokongnya di serata Brazil. Sekurang-kurangnya 5 pegawai polis terbunuh manakala 2 lagi cedera dalam serangan hendap di selatan Mexico. Kejadian berlaku ketika pihak berkuasa sedang menjalankan rondaan di kawasan berkenaan sebelum ditembak oleh penyerang. Siasatan telah dijalankan untuk menapasi pihak yang bertanggungjawab mendalangi serangan. Kedua-dua anggota polis yang cedera kini mendapatkan rawatan di Hospital Oaxaca. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, skuad kebangsaan kembali mendapatkan rentak kemenangan apabila turun dalam aksi persahabatan antarabangsa menentang Tajikistan malam tadi. Jaringan pemain gantian Muhammad Safawi Rashid menjadi pemisah kedua-dua pasukan yang berakhir dengan keputusan 1-0 sekaligus memastikan Harimau Malaya mendapat motivasi terbaik menyambung kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bermula Khamis depan. Perlawanan persahabatan antarabangsa Malaysia menentang Tajikistan. Jaringan pemain gantian Muhammad Safawi Rashid membantu Harimau Malaya mengatasi lawan 1-0 malam tadi. Sekaligus menyambung kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bermula Khamis depan. Pasukan kebangsaan hampir memperoleh jaringan awal menerusi Syahmi Safari, namun cubaannya diselamatkan benteng lawan. Giliran Tajikistan melancarkan serangan balas namun tidak menemui sasaran. Permainan terus seimbang dengan kedua-dua pasukan saling mencipta peluang tetapi tiada jaringan dihasilkan hinggalah separuh masa pertama tamat. Minit ke-46, tindakan penjaga gol Tajikistan Rustam Yatimov memegang bola di luar kotak penalti mengundang padah apabila dilayangkan kad merah oleh pengadia Razlan Jofri Ali, menyebabkan pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Rentak permainan terus berubah dibantu pertukaran pemain yang digerak ke Harimau Malaya untuk mengambil kesempatan ke atas lawan. Hasilnya, pemain gantian Muhammad Safawi Rashid berjaya memperdaya pertahanan Tajikistan meleraikan kebuntuan jaringan pada minit ke-72 permainan. Biarpun cuba ditekan menerusi gerakan-gerakan berbahaya, benteng negara kental dan cemerlang mempertahan kelebihan gol hingga ke penghujung perlawanan. Sementara itu, kejayaan Malaysia mengejutkan Tajikistan tidak lain dan tidak bukan hasil kesungguhan pemain membuktikan kemampuan mereka. Ya, saya rasa satu kemenangan dan bermotivasi untuk pasukan lah kerana kalau kita tengok keseluruhan perlawanan Tajikistan bukan satu calang-calang pasukan yang boleh kita menang dengan mereka, tetapi saya rasa keseluruhannya pemain-pemain bermain yang baik walaupun setengah player masih lagi keletihan dan kita dah sedikit pertukaran pemain. At the same time saya yakinlah pemain-pemain dah orang kata they are playing their best. Kem negara lega percaturan di barisan pemain berbayar sebaiknya tetapi tidak lagi pasukan lawan yang mengakui terjejas dengan ketiadaan 3 pemain utama selain hukuman kad merah yang dilayangkan. Ребята молодцы, сегодня играли 2 тайма. Эта красная карточка немножко нам помешала посмотреть, как бы там до конца мы будем играть. Но ничего страшного нет, будем извлекать все, что необходимо, полезное для себя. Главное, была очень хорошая, большая сегодня игра или там тренировка, то есть для подготовки к следующей игре.
Baik, pasukan bola sepak bawah 16 dan 13 tahun Sekolah Sukan SMK Sri Kota Melaka bakal mendapat pendedahan antarabangsa apabila menyertai perlawanan persahabatan di Vietnam pertengahan bulan ini. Peluang itu akan digunakan untuk menguji kemampuan dan ketahanan mental dan fizikal pemain dalam menentang pasukan terbaik di sana, antaranya Akademi Bola Sepak Juventus di Ho Chi Minh City. Beri pendedahan pada pelajar-pelajar atau pemain-pemain kita dalam satu situasi permainan yang lebih berprestasi tinggi yang kita boleh pelajari, terutamanya dalam membina atau membentuk kematangan mental pemain-pemain kita apabila berhadapan dengan tim-tim dari luar daripada Malaysia. Bagi pemain bola sepak SMK Sri Kota, peluang bermain dengan pasukan antarabangsa akan digunakan sebaik mungkin. Kami akan peroleh yang kami tak ada kat sini, yang diorang ada kat sana. Contoh daripada skill, teknik, basic dalam football semua. Kami main ikut formasi yang coach bagi. Sekaligus ambil apa yang diorang punya kelebihan. Kami belajar semua. Saya nak belajar tentang taktikal, skill mereka yang saya belum pernah tahu. Dan saya cuba memperbaiki balik kesilapan saya setelah game-game yang lepas. Saya memperbaiki balik dekat sana. Apa yang pasti, impian untuk pemain-pemain remaja ini beraksi di luar negara adalah atas inisiatif Endra Power Holdings dan Berhad. Menurut Naib Presiden Perhubungan Korporatnya, Jennifer Alia Wong, penajaan adalah sejajar dengan usaha meningkatkan tahap pencapaian sukan di negara ini. Dua pemilihan Vietnam bertepatan dengan reputasinya selain pasukan terbaik ASEAN dan ke-99 ranking dunia. Kejohanan Varsity Boat Race yang berlangsung sejak 5 November lalu melabuhkan tirai semalam. Dan juara keseluruhan diraih pasukan Pusat Sukan Tumpuan PST buat kali keempat berturut-turut, menewaskan 11 pasukan dari universiti tempatan, termasuk 9 dari universiti antarabangsa dan 10 pasukan jemputan dari Pakistan. Kejohanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Air Putrajaya adalah anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia KPM dengan kerjasama Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM. Hari terakhir semalam, PST membolot 6 pingat emas bagi acara mendayung iaitu Men Single Sculls, Lightweight Men Double Sculls, Men 4, Men 8, Women Single Sculls dan Lightweight Women Double Sculls, sekaligus berjaya meraih juara keseluruhan pada edisi 2019, menewaskan 30 pasukan antarabangsa dan tempatan. Saingan lain kali ikut daripada luar negara tu mostly mereka hantar tim yang kuat-kuat lah. Bagi Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan Strategik KPM, Datuk Kamil Mohamad, edisi ke-14 ini mendapat sambutan yang amat memberangsangkan. Walaupun jumlah penyertaan sedikit menurun, beliau optimis untuk menjadikan Kompleks Sukan Air itu sebagai tumpuan dengan memeriahkan lagi kejohanan ini pada masa akan datang. Mungkin kita kena bekerja lebih keras lagi supaya kita nak jadikan Putrajaya ni. Putrajaya memang kalau kita tengok kemudahannya, ya, memang meeting memenuhi standard antarabangsa dari segi penganjuran sukan-sukan ini. Jadi kita nak pastikan kita memanfaatkan fasiliti yang bertaraf antarabangsa inilah. Antara pasukan universiti antarabangsa yang bertanding ialah dari Singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Pakistan. Sekian dulu paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Fatin Hamid Yusof, salam hormat.